Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya senya yang layak memakmurkan, yakni menghidupkan masjid-masjid Allah, ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang demikian, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. At-Taubah ayat 18. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzillumullahu fi dhillihi yawma la zilla illa zulluh. Al-imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahaban fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'atum imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqal inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khaliyan fa fadat 'ainahu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang hatinya sentiasa tergantung di masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah kerananya. Yang kelima, seorang yang diajak wanita untuk melakukan perkara yang tidak baik, di mana wanita tersebut memiliki kedudukan dan kecantikan, namun ia mampu mengucapkan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang ketujuh, seorang yang bersedekah dan dia menyembunyikan sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, seorang yang mengingati Allah dalam keadaan sendirian sehingga kedua matanya meneteskan air mata. Sadaqallahu rasuluh. Yang berbahagia Tuan Razil Mazid, ahli catatan kuasa, seterusnya kepada Sahibul Fadilah Tuan Imam Muazzin, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin. Sihat tuan-tuan? Baik. Kita mulakan majlis ilmu pada malam ini agar lebih diberkati Allah dengan sama-sama membaca dan menghadiahkan umul kita Al-Fatihah khusus pada junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat baginda, kedua orang tua kita, muslimin muslimat sama dia masih atau terlebih dahulu meninggalkan kita, dan kepada almarhum syahid Yahya Sinwar
salah seorang pemimpin Hamas yang telah terkorban kerana keganasan rejim Zionis, ya. Mudah-mudahan beliau mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah kita jumpa sebulan sekali dan malam ni kita sambung perbincangan kita dalam fiqhul munakad, cerita isu-isu nikah kahwin, kekeluargaan. Dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku bahawa Allah itu Esa, Muhammad tu nabi dan panutan kita, maka kita sewajarnya hidup berpandukan apa yang telah diajarkan oleh Islam kepada kita, kerana tidak ada ajaran yang lebih sempurna selain daripada Islam. Hatta dalam soal kekeluargaan ini pun ada hukum hakamnya. Biarpun mungkin bila kita berbicara tentang mas kahwin ni, kita sambung kuliah kita cerita mas kahwin yang lepas. Saya percaya di antara kita ni ramai yang dah kahwin pun dan dah ada pengalaman memberikan mas kahwin. Tapi ada di antara kita boleh jadi ramai juga yang belum kahwin, belum tahu pun. Kadang-kadang dengar tak dengar, tahu tak tahu, kan? Tapi bila kita sebut bila nikah wajib bagi mas kahwin, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah mas kahwin kepada wanita-wanita sebagai pemberian yang wajib. Jadi dia pun, maknanya kalau aku nak kahwin nanti aku kena sediakan mas kahwin. Nanti dia timbullah persoalan, mas kahwin ni macam mana. Lalu dia berusaha mencari jawapan. Kalau ada orang yang terhampir dengan dia dah kahwin di negeri Selangor khususnya, dia automatik tahu, itu hari sepupu aku kahwin, lepas nikah aku nampak bagi mas kahwin RM300 kan. Jadi dia ada ilmu di situ. Basic selesai. Tetapi banyak perkara-perkara yang terkait dengan isu mas kahwin ni yang perlu kita tahu, kan? Sebab ada hukum hakamnya dan semuanya ada sebab-sebab tertentu mengapa Islam memberikan penekanan yang serius dalam soal mas kahwin ni, ya. Sebab mas kahwin ni bagi sekali, rentetan daripada itu, kan? Simboliknya bila kita nikah, kita bagi mas kahwin sebagai pemberian yang wajib. Tetapi perlu diingat, menyusul selepas itu nafkah yang wajib setiap waktu diberikan oleh suami kepada isterinya. Mas kahwin itu sekali je, kan? Sebab tu kita sebut dalam hikmahnya yang lepas, dia adalah lambang, ya, kesediaan bagi seorang suami untuk hidup dengan seorang wanita bergelar isteri, dan bagi seorang wanita yang bergelar sebagai isteri bersedia untuk hidup dengan suaminya. Tu kan. Kalau tuan-tuan nikah hari ini, kan, kata saudara lah nikah hari ini, ya, katalah lepas isyak ni nikah je, maka lepas isyak bagi mas kahwin dan seterusnya, ada tanggungjawab yang lebih kita kena fahami, iaitu pemberian mas kahwin, nafkah dan sebagainya. Itu pun bab nafkah nanti kita akan mengaji kat belakang tu. Lambat sikit lah, mungkin tahun depan aku kita sampai bab nafkah ni. Tapi kita boleh sebut-sebut sikit lah. Nak pula ada isu-isu di masyarakat sana yang kadang-kadang masih confused. Tuan-tuan. Hatta kadang-kadang kita yang dah lama kahwin pun kita masih confused, kan? Seperti biasalah, ada klien-klien akan tanya, kan, macam baru ni, nak kata baru tak baru jugalah, tapi dia WhatsApp lah senang kata. Dia cuma tanya begini, dia ada persoalan, berkurangnya sebulan sekali suami akan bagi saya lebih kurang
katalah RM500, contohlah ya, RM500. Jadi sekarang suami saya ada masalah kewangan dengan kos belanja tinggi dan sebagainya sekarang ni, kan? Sebab seingat saya hampir semua barang naik, walaupun naik 5 sen, naik 10 sen, memang naik. Seingat saya tak ada barang turun, setakat yang kita biasa belilah, kan? Cuma kadang-kadang ayam tu naik turun sikit, tu betul lah, kita tak nafikan, kan? Hatta kalau tuan-tuan yang biasa beli barang macam barang apa, cuci pinggan lah contoh lah, pasal baru beli, baru ni teringat kan. Kalau tuan-tuan biasa dengan jenama Exion, contoh lah ya, jenama dah 20 tahun dah rasanya. Kalau biasa tuan-tuan beli awal tahun 2024, dia dalam satu nilai harga yang lain. Lebih kurang berapa agak-agak? RM5.50 lebih kurang kan? Angguk je lah, jangan pening-pening kepala. Aku tanya aku jawab, aku tanya aku jawab, lebih kurang kan? Tapi kalau hari ni, lepas ni balik, tuan-tuan pergi ke 99 ke mana-mana kan, tuan-tuan cuba tengok harganya berapa. Baru ni ada yang sebut kata RM6.50, dah naik setahun tuan-tuan, dadak naiknya sampai 6.5. Tapi tu hari ada satu pasaraya saya pergi, saya pegang, saya belek-belek macam tak percaya tengok harga dia, RM7 tuan-tuan. Kan? Kita tetap beli, tapi kita belilah brand yang lain yang agak masih boleh lagi. Nampak dah tuan. Jadi bebanan tu ada. Itu baru satu, nanti dengan beras, dengan minyaknya, dengan itu, dengan ini. Jadi suami akhirnya dia terpaksa cut budget lah untuk isteri. Jadi kesannya suami dah tak sekarang ni suami dah masalah kewangan, dia macam dah tak bagi kat saya. Jadi apa pandangan ustaz? Nafkah saya macam mana? Macam itulah persoalan. Saya pun terus WhatsApp, kalau suami dah sediakan rumah sempurna, rumah maknanya dia bayar, kalau dia buat pun dah siap, makan minum disiapkan, pakaian ada kan, walaupun tak beli hari-hari, bil elektrik, bil air ya selesai, kan. Maka kalau suami dah beri yang itu, maka yang wajib nafkah tu selesai. Yang lebih tu namanya ihsan daripada suami. Sebab kebanyakan lelaki ni dia faham, yang lagi-lagi isteri tak bekerja, dia nak ada pegangan duit sikit, nak ada kumpul sikit, nanti nak beli barang sikit-sikit kan. Mungkin sampai cukup setahun teringin nak beli rantai contohnya kan. Kita faham. Kadang-kadang dia pergi pasar raya, ada barang-barang kurang sikit, dia lah yang beli gula garam. Kita faham, itu tak ada masalah. Tapi kalau istilahnya suami dah menyediakan sebaiknya lah. Kalau kurang pun suami dia kata, bang ni tepung nak habis 2-3 hari nak pakai lagi ni, tak apa abang beli, istilahnya begitu. Mana kalau suami tak bagi yang disebut awal tadi itu bukan perkara yang wajib. Itu namanya ihsan daripada suami kepada isterinya. Tapi kalau suaminya dah tak mampu nak bagi juga, nak minta juga, payah. Kalau guna dia kata, adakah itu kan nak istilahnya nafkah saya, dah tafsiran nafkah pun dia fake. Nampak tak? Tapi tak apalah, mujur dia bertanya, kita pun jelaskan, kan. Lepas tu ada timbul soalan lagi, yang tentang upah macam mana ustaz? Tu dia. Upah tu nanti kita akan jumpa dalam bab susuan nanti. Tu jauh tu. Wah, itu saya ingat bab susuan tu, saya ingat 2 tahun lagi kot baru sampai kot, nanti kita jumpa, kan? Tapi saya suka sebut bab susuan ada upah, memang jelas. Contoh suami isteri bercerai, contoh bercerai, pasangan ada baby pula baru 6 bulan contoh, susuan paling kurang 2 tahun, cantiknya lah kan. Setahun setengah tu ya dah habis eddah, walaupun dah habis eddah, bekas isteri kahwin dengan orang lain pun, tetapi kerana dia menyusukan anak bekas suami dia, anak dia, isteri boleh minta upah daripada suaminya. Itu jelas. Minta klaim dengan mahkamah, saya siap yang Arif, saya menyusukan baby, jadi saya minta upah daripada bekas suami saya sebulan, contoh saya nak minta RM200, contoh kan. Itu boleh dapat perintah, tak ada masalah, itu sangat jelas. Nampak tak? Kalau isu mut'ah itu lagi lain. Nampak tak? Jadi itu kadang-kadang benda-benda basic, tetapi bila kita kurang faham,
Jadi kita akan minta benda-benda yang kadang-kadang bercanggah dengan perintah agama dan akhirnya memberi hukum yang berbeza daripada pandangan fiqh. Jadi berhati-hatilah. Jadi buat suami, para suami yang dah beri nafkah pada isteri, alhamdulillah. Para isteri doakanlah mudah-mudahan rezeki suami itu murah. Kalau suami dapat gaji, ada ihsan daripada dia, yang ni abang bagi 500. Ni duit apa bang? Duit nafkah ke? Tak. Senang kata duit saku ayang, gitu kan, duit hadiah simpanan. Terpulanglah nak buat apa, dia ucap terima kasih juga. Itu cara dia, ya. Dan percayalah tuan-tuan, bila kita memberikan infak ni umum, ya kan, dalamnya tu ada zakat, ada sedekah, ada hibah, apa lagi tuan-tuan, dan sebagainya. Maka di situ ada pahala-pahala tuan-tuan, ya. Hatta kita beri pada isteri, kita beri pada anak-anak, di situ ada pahala. Jelas, ya? Sebab apa tuan-tuan? Kerana ada apa pahalanya? Sebab kita menjunjung perintah Allah dan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi nafkah tak? Jelas. Nabi bagi nafkah. Nabi bagi hadiah kepada isteri tak? Jelas. Sebab kalau Nabi bermusafir, balik pada kebiasaannya, dia akan mencarikan atau menyediakan hadiah kepada isteri. Sifat manusia suka dapat hadiah. Jelas? Gitu ya. Baik. Sikitlah. Baik, ya, kita sambung sikit tuan-tuan. Bab mas kahwin kita dah mukadimahkan tu hari. Kita pun ada lebih kurang 25 minit sampai isyak. Ya, kita dah cerita mas kahwin tu apa, hukumnya apa. Okey, dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 4 saya sebut tadi, kemudian surah An-Nisa ayat 24, ya, dan juga surah Al-Baqarah ayat yang ke-236. Itu dalil-dalil dalam Quran. Jadi bila Quran dah sebut, Quran dah jelaskan, hadis Nabi dah menjelaskan, kalau kita nak bengkeng juga, payahlah, kan? Kita nak lawan juga, payahlah, kan? Tak nak dengar cakap orang, susahlah. Kalau orang kampung saya kata apa? Wis diajari, wis dikandani, kon melu ora gelem, dase atau karepe dhewe. Payahlah. Tak paham sudah, bawa pahamlah sampai paham. Kan? Susahlah, ya kan? Kadang-kadang sampai peringkat dia mempertikaikan. Payahlah. Ya, insya-Allah. Baik. Jadi yang itu kita cerita, hikmat sudah ceritakan. Dan yang terakhir, menyebut mas kahwin ketika akad, ya, dan menyebut mas kahwin dalam akad adalah sunat, ya. Menyebut akad mas kahwin dalam akad nikah, maknanya kalau tuan-tuan masa nikah dulu sebut mas kahwin dalam akad, tak kira lah RM80 ke RM100 ke, kalau sekarang RM300 ke, automatik dapat pahala sunat, ya kan? Dan tuan-tuan, mungkin anak-anak yang nak bernikah nanti, kalau dia tanya, Pak, sebut mas kahwin ni wajib ke? Tak, sunat. Lebih baik sebut ya, automatik dapat pahala. Kerana perbuatan itu adalah sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang tidak menyebut tidaklah dihukumkan sebagai rosak nikahnya, tidak. Tetapi disebut istilahnya di sini ialah menyalahi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kata bukanlah haram, tapi perbuatan itu sangat tidak sewajarnya. Jelas? Ya, mudahnya, ya. Baik, seterusnya perkara yang kelima malam ni, ya. Perkara yang kelima, siapakah yang memiliki mas kahwin? Ya. Mas kahwin adalah milik pengantin perempuan sahaja. Kan? Jelas tu? Mas kahwin adalah milik perempuan sahaja ataupun isteri sahaja. Ia bukan milik wali. Sekalipun wali berhak menerimanya, wali hanya berhak menerima bagi pihak pengantin perempuan sahaja. Bagi pihak. Contoh, masa nikah dekat masjid, kan? Masa nikah pula perempuan tak datang,
uzur. Contoh, jadi lepas nikah teringin pengantin tu nak bagi terus, boleh tak? Boleh. Bagi kat bapak dia. Pakcik, abah lah dah nikah tak kahwin pakcik lagi kan. Dia kata, pak, ke tak kai mas kahwin ni bercukup, tak wakil ke kalau bapak ya. Ya nyong, wah bapak tentu wakilnya dia terima. Dua-dua orang Mero, Jawa, kan? Nikah kat Masjid Istialah pula, kan? Tu wakil, boleh tak? Boleh. Tapi sekarang ni mudah kat masjid, kalau perempuan uzur sekalipun masih ada ruang untuk bernikah ya. Dekat luar lah, biasanya dekat belah luar, ataupun di setengah-setengah masjid dia buat di dewan luar masjid, ada tempat-tempat tertentu yang berasingan dengan dewan solat utama. Sebab berpandukan mazhab Syafi'i, jumhur ulama mengatakan wanita yang haid ataupun dalam keadaan hadas besar ini, maka dia tidak boleh memasuki apatah lagi duduk dan sebagainya, tak boleh ya. Atas keperluan terdesak emergency tertentu itu dibenarkan. Tapi kalau saja nak lalu pun sebahagian pandangan mengatakan jangan, sebab kita dalam keadaan berhadas besar. Kan? Itu perempuan yang haid. Yang kita laki pula, ingat tak ada besar ke? Ada besar. Kan? Nak hantar kawan nikah, kan? Dia bujang, tunggu sekejap lagi, kan? Mat, pukul berapa masuk masjid? Nikah pukul 10, masuk 9.45. Kau kat mana? Aku dekat masjid dah. Awal pukul 9. Alah, tak nak jam. Dia pun tidur kat kereta penuh. Mimpi pula mawa dia. Tahu basah pula. Apa jam? Tengok-tengok, alamak, keluar pula air mani. Apa cerita? Boleh masuk masjid? Tak boleh lah, sebab dia termasuk dalam hadas besar. Apa nak buat? Pergilah mandi junub dulu, apa masalah? Tempat dia. Contoh, jangan tak kira lah, mimpi je keluar air mani je. Tak boleh. Nampak tak? Kau fikir perempuan datang haid, kan? Tu contoh. Faham saya cerita? Yang bujang-bujang ni faham? Kalau tak faham kan aku lukiskan, baru dia faham dulu. Okey ya? Baik. Jadi dalam hal ini Allah menyebut dalam surah An-Nisa ayat 20, fala ta'khudhu minhu syai'a atakhuzunahu buhtanan wa ithman mubina. Maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta itu. Adakah kamu mahu mengambilnya dengan cara yang tidak benar dan dosa yang nyata? Ini tak boleh ya. Setakat ambil wakil boleh, ambil terus guna tanpa izin haram, jelas ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Kemudian jika mereka dengan suka hati memberikan kepada kamu sebagian masakan mereka, maka makanlah, gunakanlah pemberian yang halal itu sebagai nikmat yang lazat, lagi baik kesudahannya. Tengok Quran jelas sangat. Ambil saja. Nah, mana mas kahwin yang dibagi laki kau 3,000, bagi bapak 1,000. Tak boleh. Bagi juga. Haram. Contoh, haram, tak boleh paksa. Tapi Quran menjelaskan lagi, kalau dia rela hati, tak ada masalah, terpulang pada dia. Kan? Sebab biasa kalau ada aku sekahwin pun kadang-kadang tanya, kan, soal jawab bertanya, Ustaz, kalau saya dapat mas kahwin 10,000, separuh saya nak bagi bapak saya, boleh tak? Sila, tak ada masalah. Niat hibah, di situ ada pahalanya. Kalau saya nak bagi suami saya separuh, boleh tak? Contoh, mas kahwin 10,000, pak mertua tengok mesti 10,000. Contoh, kawan tu pun dah terkelip, sayang punya pasal, jual motor RX-Z 20,000. Macam mana sayang nak kahwin, bawa 10,000, nah bagi depan wali pun nampak. Dia pun senyum, tak senyum je lah, kan? Tapi isteri faham pula, lepas nikah malam sembang-sembang, kenapa sedih bang? Habis duit abang kahwin. Habis macam mana ni? Adalah sikit-sikit. Tak apalah bang, abang punya QR. Sekarang QR je, QR. Nah bang, saya bagi abang balik
RM5,000 hadiah daripada saya bang, tanda kasih sayang. Boleh tak? Tak ada masalah. Terpulang pada isteri tersebut. Atau dia bagi bapak dia, pak, mak, nak buat kedua kahwin, kita berpada-pada, saya tahu mak ayah tak ada duit, sebahagiannya pakailah mas kahwin saya bagi kat bapak RM3,000, gunalah untuk sama-sama kedua kahwin. Boleh? Tak ada masalah. Itu terpulang pada dia. Jelas ya? Tapi setakat ni dari segi pemberian mas kahwin saya ingat tak ada masalah sangat ya, sebab masyarakat mula faham dah. Tapi ada yang memang faham tapi buat tak faham. Itu kami banyak jumpa kat pejabat, pengalaman kami di jabat. Bahkan di antara kes yang mungkin kita boleh kongsikan, saya dulu di Hulu Langan tahun 2001-2004 dah jadi pendaftar dah masa tu. Dan kita pun handle kes-kes rumah tangga, bincang sembang, ini kan, bergaduh, suami kurang bertanggungjawab dan sebagainya, isu nafkah keluar dan sebagainya, kan, bila tanya bagi cuma tak cukup kemampuan saya sebagainya. Bagi apa Ustaz? Duit saya banyak keluar dah. Begitulah, bergaduh, semua terkeluar kan. Kan, saya kata takkanlah suami bagi juga Ustaz, tapi banyak saya, kan. Tapi kalau Ustaz nak tahu Ustaz, bukan nak burukkan, kalau Ustaz nak tahu saya kahwin dengan suami saya ni, kan, anak dah 2-3 orang, mas kahwin RM80 pun tak bayar lagi. Terkejut saya kata betul ke? Dia diam aja. Kalau lu kena bagi, wajib tau. Kalau isteri tak reda, berdosa kita, kan. Lepas tu dia macam muka macam bengkak lah, kan. Dia pun bangun, dia keluarkan wallet dia. Ustaz, jadi saksi saya, saksi pembenda pula ni. Dikeluarkan RM80, dia letak atas meja. Nah, ambil RM80. Baru bagi bro, anak 3. Aduh, hai. Nampak? Cerita tu lebih kurang itulah tuan-tuan. Tapi depan mata kita, nampak tak? Mungkin di peringkat awal dulu, tengah sayang, tengah okey, yang abang tak bagi RM80, tak apalah, besoklah, okeylah. Tengah sayang, semua baik, standard lah. Sekarang pun sama kita kan, tengah sayang semua baik, cuba gaduh sikit, muka macam jenglot, muka macam singa, tu biasa. Panggil pun hoi pakak, biasa. Nampak tak? Sama pakak, engkau lah pakak, engkau lah pakak. Nampak tak? Engkau aku je. Nampak tak? Tengah sayang, umur 60 panggil baby, ngeri kita dengar panggil isteri baby 60. Cucu ketawa, nenek dia panggil baby. Habis nenek panggil atuk apa? Boboy lah. Ketawa cucu dia. Tengah sayang, tengah angin, oi tua, oi, siapa tua? Kau lah tua. Kau pun tua. Nampak tak? Kan? Bukan setia alam, ini Zimbabwe. Nampak tak? Kita jumpa selalu, ya kan? Anak-anak kita tegur, janganlah. Kalau marah macam mana pun, kita ni diajar Quran dalam bab laqab. Laqab ni lam qaf ba. Ada handphone kan? Type sekarang ni. Pergi ke Google, type Jawi perkataan laqaba, laqab. Nanti akan keluar ayat Quran. Tonton baca, tengok dan tafsir. Quran Allah menyebut, Nabi mengingatkan, jangan kau memberikan laqab. Laqab ni gelaran yang tidak baik kepada orang lain, baik suami, baik isteri, baik anak, baik kawan, dengan gelaran-gelaran yang dia tak suka. Kerana itu dilarang di dalam agama. Kalau dilarang, makanya hukumnya haram. Nampak tak? Tapi kadang-kadang kita panggil suka-suka je. Jangan, ya kan? Sabarlah, ya. Intinya sabarlah, ya, insya-Allah. Selingannya tu, ya. Yang keenam, kadar mas kahwin. Ya, masuk kadar mas kahwin. Okey. Tiada had minima dan maksima mas kahwin. Semua perkara yang boleh dinamakan sebagai harta atau yang boleh ditukarkan dengan harta boleh menjadi mas kahwin sama ada sedikit atau banyak, tunai ataupun hutang. Atau perkara-perkara yang boleh manfaat seperti sejadah, duit RM1,000, rumah, atau mengajar kemahiran dan sebagainya. Ya. Sebab itu
Kalau kita kat sini dia tak sebut. Kalau tuan-tuan tengok kitab-kitab lain, dia syarat mas kahwin ni ada 5. Kan? Pertama, benda yang suci, ada manfaatnya, ada nilainya. Benda yang suci, ada nilainya, ada manfaatnya. Samalah antara dua tu. Kemudian milik suami boleh diserahkan. Itulah yang saya hafal. Kan lama dah. So 5 item tu. So kalau macam mineral ni ada manfaat tak? Benda yang suci tak? Benda yang suci. Ada nilainya? Ada. Walaupun ni berapa sen ni? Berapa sen? RM1. Oh, RM1 ya. Setiap RM1 ya. Ekosave satu baru 40 sen. Oh, setiap alam ni mahal sikit ya. Okey lah. Itulah Haji kata RM1. Ada nilainya. Ada manfaatnya. Ada. Sebab bila kita minum, hilangkan dahaga. Bismillah lah kan. Lepas tu, milik suami. Siapa punya ni? Saya punya. Betul cik punya? Ya, saya yang beli. Boleh serahkan isteri? Boleh. Maka di situ ada ciri-ciri mas kahwin. Boleh dijadikan mas kahwin. Ni. Alah Ustaz, euro je. Iya, kita tengok sebotol. Cuba suami tu kata, Ustaz, saya bagi euro ni Ustaz. Ni contoh sampel yang saya nak bagi kat isteri tu. Satu kontainer. Satu kontainer tu dah berapa ribu dah. Nampak tak? So tetap ada manfaatnya. Apa je lah. Lagi kalau Quran. Ni jelas lagi lah ya. Ni lagi banyak manfaat. Boleh tak jadi mas kahwin? Boleh. Tak ada masalah. Apa saja atas meja saya ni. Pen boleh, jam boleh. Apa lagi? Ni mikrofon ni, set ni boleh tak? Boleh. Manalah tahu cikgu, bininya tu cikgu mengajar pakai mic. Boleh. Tapi milik suami. Jangan pula datang masjid, mas kahwin tak ada. Mic ni pun boleh. Sapu je lah bagi kat bini. Mana boleh. Duit apa benda haram. Nampak tak? Kan? Handphone lagi canggih. Handphone tuan-tuan lah kan. Handphone tuan-tuan lagi canggih. Kan? Lagi canggih telefon, lagi canggih kameranya. Handphone yang canggih sampai 2,000, 3,000. Ambil gambar cantik. Tengok langit, boleh zoom cut, nampak bulan cantik. Jadikan mas kahwin. Bila cerita bulan, cerita kamera langit, saya nak kongsi 2-3 perkara lah. Mudah-mudahan kalau ada rezeki, saya cadangkan tuan-tuan ambil peluang. Tuan-tuan kalau ada rezeki, target pergilah umrah tahun 2027 bulan 8. Seingat saya, nanti kalau salah tu cek balik. Sebab 2 minggu sudah kita kursus dekat Sabak Bernam, bawa sebahagian daripada ahli jatah Kuala Surau. Lepas tu saya kontak Balai Cerap Selangor. Saya tanya, boleh tak kami datang? Boleh Ustaz, kami hari ni ada cerapan. Adalah nak tengok itu, tengok ini sebagai kan. Okey lah. Pukul berapa? Saya datang je lah. Saya beritahu peserta, ramai pergi. Bila saya sampai tu dia dah naik atas, dia teropong dah. Dah teropong. Nampak bulan. Subhanallah, sangat cantik ya. Akan datang saya cerita pasal bulan. Okey, kemudian saya tanya dengan dia, tengok komen tak? Kita cuba tengok tapi mungkin tak nampak kot. Lepas tu saya tanya, ni lepas maghrib ni kita boleh nampak planet apa? Dia sebab ada waktu-waktu dia. Sekarang ni nampak planet Zuhal. Kan? Kita buat teropong. Nampak planet Zuhal yang ada ring dia tu kan. Subhanallah, cantik tuan-tuan. Itulah teknologi yang ada pada manusia yang Allah berikan. Kan? Bulan saja yang jaraknya, bulan dengan bumi berapa kilometer? 384,000 plus. Ya, lebih kurang 34. Memang jauh lah. Tapi dengan teknologi nampak terang tuan-tuan, nampak. Masya-Allah, subhanallah. Zuhal lagi jauh, 1.2 bilion kilometer. Dengan teknologi, dengan izin Allah kita nampak sangat luar biasa. Kan? Atau sembang tu dia cakap, saya cerita pasal, tanya, dia bagi taklimat sikit, lepas tu sembang-sembang, tu cerita pasal gerhana kan. Lepas tu dia buka mulut lah, buka kalender, buka cerita apa sebagainya. Syed, kalau ada rezeki pergilah umrah. Kan? Pergi umrah, tarikhnya 12/8. Cuba tengok kalender ya. 2027 hari Rabu 10 pagi. Dengan izin Allah, tuan-tuan kalau kat sana jumpa gerhana matahari.
Lebih kurang 10 pagi waktu sana. Waktu terang tu tuan-tuan, bila gerhana gelap 5 minit lebih kurang. Ya. Jadi kalau tuan-tuan pergi, nampaklah, pergi umrah ibadah dengan izin Allah, dapatlah tengok gerhana matahari itu. Subhanallah. Ya. Lepas tu sembang, ini dah macam ini, kiamat dah dekat sangat. Gitulah Ustaz, Nabi pun dah pesan kan. Oh, sampai ke jantung limpa kita disebutnya. Nampak Allahu Akbar. Kalau nak tunggu Malaysia 2047 kota asal saya. Itu pun di sebahagian Sabah Sarawak saja. Dan Semenanjung tak kena. Ya. Yang Semenanjung insya-Allah 143 tahun lagi. Tu, rasanya kiamat dah kot dia. Ni kan. Kalau tak kiamat, pakak mati semua dah. Kan? Bagaimana cicit-cicit kita kalau panjang umur dunia ni, jumpalah 143 tahun. Kan? Saja selingan lah tuan-tuan. Kalau ada rezeki, pergilah. Kita tengok kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tu kalau tuan-tuan tengok langit cerah, tuan-tuan tengok bintang-bintang. Dia kalau berkelip-kelip tu bintang. Ya, berkelip tu bintang. Tapi kalau tuan-tuan tengok dia lampu, diam aja. Kalau planet Zuhal tu dia warna merah. Dia lampu merah, macam merah tu diam aja. Itu biasanya planet. Ya, Allahu Akbar. Dia tu subhanallah. Ya. Hebatlah, ya. Okeylah, tak apalah. Ini cerita mas kahwin ke cerita planet Zuhal ni, ya? Tak apalah, selingannya tuan-tuan, insya-Allah, ya. Baik, saya habiskan sikit lagi. Antara daripada Isyak, Isyak pukul berapa? 8 suku. 8:10. Isyak 8 Allah 8:10 betul. Okey, ada seminit lagi. Tak apalah. Saya habis kepada kita tanggul, insya-Allah. Dalilnya ialah firman Allah Taala An-Nisa 24. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum musinin. Dan dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain daripada yang tersebut itu untuk kamu mencari isteri dengan harta kamu secara bernikah. Ini dalil kewajiban untuk tentang pemberian mas kahwin dengan kadar-kadar yang telah dipersetujui, insya-Allah, ya. Ayat di atas menyebut harta secara mutlak umum tanpa menentukan kadar tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiha walau khataman min hadid." Berilah mas kahwin kepadanya walaupun cuma sebentuk cincin besi. Jadi kalau saudara nak kahwin, duit tak cukup, cincin besi pun boleh. Kalau tak ada, screwdriver yang ada toolbox pun boleh jadi mas kahwin. Berat lagi, sarungkanlah. Masuk TikTok, tinggi view dia. Oh, tengok mas kahwin aku, hebat tak? Kan? Contohnya, baik. Saya habiskan sikit ni, ya. Amir bin Rabi'ah berkata, seorang perempuan dari Bani Fadharah berkahwin dengan mas kahwin sepasang kasut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, adakah kamu bersetuju dengan mas kahwin sepasang kasut untuk dirimu dan hartamu? Perempuan itu menjawab, ya. Maka baginda mengharuskannya. Dan saya tutup kuliah malam ni satu ayat dalam surah An-Nisa 20. Tuan-tuan boleh tengok, wa in aradtum mustibdala zawjin makani zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Dan jika kamu hendak mengambil isteri baru menggantikan isteri lama yang kamu ceraikan, sedangkan kamu telah pun memberikan kepada seorang di antara mereka kepada isteri yang diceraikan itu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikit pun daripada harta tersebut. Maknanya tuan-tuan dah bagi dulu, tiba-tiba ada masalah bercerai, nak kahwin baru, minta balik. Aku dulu bagi kau 10 juta kan, 1 juta, minta 500,000 aku nak guna, contoh kan. Tak boleh. Lagi-lagi syarat pemberian mas kahwin yang sempurna telah kita berikan, ya. So yang itu kita akan sambung kuliah akan datang tentang pemberian mas kahwin. Ada yang kena bagi sepenuhnya, ada yang bagi separuh, dan ada yang tak perlu bagi pun mas kahwin kepada isteri tersebut, ya. Itu ada perbahasannya pada bulan depan, insya-Allah. Jadi terima kasih atas perhatian. Ada soalan nak tanya ke? Tak ada, ya.
Okey, kalau ada nanti bolehlah tanya apa nama kat luar ke atau SMS ke. Jadi setakat ini saja tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Istiqamah majlis ilmu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah